Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan slot hari terbuka library pada hari ini dengan perkongsian hobi dari Encik Hafizi. Kita minta Encik Hafizi untuk memperkenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Jaafar, berasal dan menetap di Senawang, Negeri Sembilan. Okey, secara umumnya hobi mengumpul duit ni dikenali sebagai nama numismatik. Okey, numismatik ni berasal daripada bahasa Inggeris, yang mana kalau kita tengok dalam Wikipedia, numismatik ni dia meminjam perkataan Perancis numismatics, daripada perkataan Latin numismatis, yang bermaksud shilling. Sebab kalau ikutkan numismatik ni dia lebih kepada kajian pengumpulan mata wang termasuk shilling, token, wang kertas, pingat dan objek yang berkaitan. Kalau ikutkan dia token pun diambil kira lah, token, shilling, medal, pingat kan. Okey, lepas tu jadi hobi saya ni saya mengumpul secara serius sejak tahun 2015. Dan banyak jugalah saya punya modal dah keluar untuk menyimpan, tapi ini lebih kurang 1/3 daripada koleksi yang saya ada lah. Ada lagi kat rumah kan. Okey, itu je lah dulu perkongsian. Bila mula tercetusnya idea untuk mengumpul wang-wang lama ni? Dia bila tu apabila saya dah mula bekerja, jadi saya ada sumber pendapatan sendiri. Jadi duit-duit saya tu lebih saya laburkan kepada ni lah, simpanan duit lama ni. Tapi yang sebenarnya pengumpulan duit lama ni, duit lama pun tak semuanya berharga, dan duit baru pun ada juga yang berharga kan. Contohnya kalau ada duit silih peringatan, Bank Negara akan umumkan dalam website dia, dan akhbar pun akan beritahu juga akan ada duit baru, duit peringatan yang akan dikeluarkan. Jadi duit baru tu, duit peringatan tu, bila Bank Negara keluarkan, jadi kita kena itulah beratur ke Bank Negara untuk membeli duit silih peringatan tu. Jadi bila dia tak semua duit lama ni yang ada harga kan, terutamanya duit-duit yang selalu kita pakai. Cuma dia ada nilai estetika sikit kan, nilai sentimental value zaman-zaman kita masa kecil dulu, zaman datuk nenek kita dulu, contoh duit Jepun ni. Jadi saya start mengumpul tu, macam saya cakap tu dah, masa saya mula bekerja dulu, pada awal tahun 2015. Asalnya macam mana? Tiba-tiba terfikir nak simpan ke, atau ada apa-apa yang mendorong untuk tahu pasal duit lepas tu nak simpan? Mulanya dulu sebab saya banyak menabung duit shilling, jadi bila saya simpan duit shilling tu terlampau banyak. Boleh katakan kalau duit shilling tu hampir setiap 3 bulan saya tukar ke bank. Lepas tu saya simpan tu, saya perhatikan tahun-tahun duit shilling tu ada yang ada keluaran, ada tahun yang ada keluaran, ada tahun yang memang tak ada keluaran. Jadi bila tak ada keluaran tu saya pun rasa curiga, macam mana saya nak dapatkan duit shilling keluar tahun tu kan. Lepas tu bila saya bekerja ni, ada rakan pensyarah yang memberitahu saya kan, sebenarnya duit shilling yang ditempa oleh Bank Negara Malaysia ni, atau syarikat yang menempa duit shilling Bank Negara Malaysia ni, ada tahun yang memang tak ada keluaran. Contohnya macam duit shilling Malaysia, dia tak ada keluaran tahun 1972. Jadi kalau kita cari memang takkan jumpa, langsung. Daripada 1 sen sampailah ke duit RM1 shilling pun takkan ada. Tak keluar lah. Memang tak ada keluar apa-apa. Memang tak ada. Koleksi Encik Hafizi ni kebanyakan dibeli ke, dapat daripada mana-mana ke, macam mana? Dia boleh katakan pada awalnya memang simpanan sendirilah, dengan simpanan yang saya jumpa oleh ahli keluarga saya lah. Contoh macam kalau arwah ayah saya ada simpan duit tu, kadang saya simpan. Lepas tu kalau mana yang mak saya punya duit ke kan, duit lama yang tu pun saya ada simpan juga. Tapi bila mana ada tahun-tahun ataupun siri-siri keluaran yang saya tak ada tu, jadi saya terpaksa mencari dalam kalangan pengumpul lah. Jadi dekat situ saya mula mencari komuniti
komuniti yang mengumpul duit-duit lama ni, duit shilling dari kertas ni. Jadi bila dah ada komuniti tu dia lebih mudah, dan juga kita banyak berkongsi ilmu lah dengan perkembangan terkini berkenaan dengan duit-duit peringatan. Bagi Cik Hafizi, dalam banyak-banyak yang dalam koleksi Cik Hafizi, mana paling susah sekali nak dapat? Nak dijadikan cerita sebab saya asalnya banyak mengumpul duit shilling. Jadi duit shilling yang paling susah sekali nak ditemui, sebab boleh dikatakan semua duit shilling tu saya dah jumpa kecuali sekeping je. Duit shilling 10 sen tahun 1971. Sekarang ni saya ada 3 keping dalam simpanan. Sekarang boleh dikatakan harga pasaran untuk 10 sen 1971 ni dengan kondisi yang cantik, masih bersinar, dia tak ni kan, dia tak kotor, masih dalam keadaan terpelihara. Sekeping dalam harga dia RM1,000. Sebab dulu masa tahun 2016 dulu, dalam tempoh pencarian saya dulu, saya pernah mewar-warkan kepada kawan, siapa yang ada 10 sen 71 dulu saya nak beli RM100 sekeping. Tapi tak ada seorang pun yang dapat lagi itulah. Kan, setelah saya iklankan tu, tak ada seorang pun yang berjaya menjumpai 10 sen 71 tu. Koleksi ni susah tak untuk jaga, simpan macam tu, nak kasi dia ni elok? Kalau berkenaan dengan penjagaan koleksi duit, memang agak sukar lah. Sebab kalau ikut kan, dia punya aksesori dia pun makan modal jugalah. Contoh macam duit shilling, okey, kalau penyimpanan duit shilling ni, kalau boleh saya tunjukkan, kita ada beberapa komponen untuk nak simpan duit shilling. Yang pertama album, yang keduanya kapsul. 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 Jadi kapsul ni dia ada span. Jadi span ni ikut diameter duit shilling tu untuk disimpan. Lepas tu kalau boleh simpan dalam kotak, dan juga diletakkan juga dengan silika gel, yang mana dia silika gel tu dia menyebabkan uap air tak terkumpul dalam tu. Contoh kalau saya boleh tunjukkan, kalau tu duit shilling. Kalau duit kertas pun, contoh macam ni, duit RM2, 100 keping. Tengok kalau macam kita tak, penjagaan dia tak berapa betul, dia akan ada tompok-tompok kuning ni. Jadi kena simpan lah. Sebab saya beli ni dulu, ni bukan saya simpan ni, saya beli daripada orang. Jadi terpaksa gunakan silika gel lah. Tapi kalau dah ada kerosakan macam ni, duit tu memang baru, tapi kondisi dia jatuh sikit lah. Jadi kalau duit tu bernilai, dia dah jatuh sikit nilai pasaran dia. Tapi kalau ikutkan dia pergi dari segi akta bank negara, duit RM2 ni masih sah laku. Sebab belum ada akta yang menarik lagi duit RM2 ni. Rasa rugi ke simpan tak belanja? Tak. Sebab dia kelainan menyimpan dengan mengguna tu tak sama. Contoh antara duit-duit Malaysia yang dikeluarkan akta dah tak boleh sah guna pakai lagi, duit 500 dan juga duit 1000. Itulah. Tapi siapa yang simpan tu memang beruntung lah. Sebab nilai dia pun dalam pasaran penggemar pengumpul duit lama ni, harga dia pun mahal kan. Sebab dulu memang tahun 1998 ke 1999 duit tu ditarik balik, dan siapa yang menyimpan duit tu pun akan panik, dia akan tukar ke bank-bank berdekatan lah. Tapi siapa yang simpan, dia akan jadi bernilai di kalangan pengumpul. Betul. Kita buka soalan pada kawan-kawan yang nak tanya. Boleh. Koleksi pertama, Cik Fizi. Macam saya cakap tadi, koleksi pertama saya banyak duit shilling. Duit shilling dulu memang orang cakap tu bercampur-campur lah, dan juga penjagaan dia pun masuk dalam bin plastik biasa je kan. Tapi setelah saya berjumpakan kawan yang gemar dengan hobi menyimpan duit-duit ni, dia sebenarnya bukan kira duit lama pun. Kalau macam duit baru pun, duit keluaran tahun 2022 pun saya sedang mencari juga kan. Ada keluaran lah tahun 2022. Ada. Cuma tak jumpa lagi dah. Dia kalau macam orang jenis yang selalu tukar ke bank negara, dia akan dapat lah duit tu. Macam saya tak adalah beria sangat kan. Jumpa dalam edaran tu pun dah seronok dah. Jadi koleksi pertama saya lebih kepada duit shilling lah. Bila dah berkumpul tu, jadi sebenarnya ada album kat rumah komplit daripada tahun 1967 sampailah tahun 2018. 2019 belum masuk lagi dalam album kan, sampai 2022 tu belum cukup lagi lah.
duit shilling memang komplit. Apa tahu nak semua ada kan. Kalau macam ni, yang album saya paparkan di atas meja ni sekarang ni, ini adalah duit shilling yang sukar ditemui. Contohnya macam tahun-tahun yang Bank Negara tempa duit shilling tu dengan bilangan yang sedikit berbanding yang lain, tahun tu lah yang paling susah nak jumpa. Contoh kalau macam 1 sen, dia dikenali sebagai kidet. Tahun kidet untuk 1 sen ialah 1970. Jadi duit ni dia bernilai lah dalam kalangan pengumpul. Orang Macam tak gunakan 1 sen kan? sebenarnya kalau ikutkan akta Bank Negara, duit 1 sen Masih dah. boleh, masih laku. Masih Dia sah. masih sah laku, cuma orang dia tak berani nak guna sebab nilai dia terlalu kecil. Yang macam ni tampar-tampar tu memang harga duit tu kalau jumpa lah maksudnya. Ni sebenarnya bukan harga dia, saya tulis tahun sebenarnya kidet. Tak yang kat duit kertas. Sebab kalau ikutkan bila kita mengumpul ni, dia sampai satu tahap tu koleksi kita dah terlampau banyak, terlampau tepu, jadi terpaksa lepaskan lah. Jadi ini antara koleksi-koleksi yang cakap kondisi sederhana rendah dengan rendah untuk saya jual lah. Jadi saya lupa nak tanggalkan tanda harga tu, sebab saya pun ada 3-4 kali menyertai pameran duit lama. Pameran duit lama ni kalau kita sertai tu, dia bukan setakat kita berkongsi ilmu dan tu, kita boleh jual dan beli duit Dari orang lain lah. daripada tu peniaga-peniaga duit tu. Jadi saya pernah sertai tu dan saya pernah berniaga juga dalam tu kan. Cik Fizi boleh tunjukkan tak? Pernah satu duit keluaran apa, duit kertas yang pertama, kedua, ketiga? Ada sebab yang ni memang saya susun yang ikut. pertama, yang kedua? Kalau ni memang saya ikut siri lah. Siri pertama yang Siri pertama yang ni. Dia gubernur pada zaman ni ialah Ismail Man Ali. Gambar dia lah. Dia gubernur Ismail Man Ali. Saya dekat duit ni. Siri pertama, siri kedua, siri ketiga, dia gubernur sama tapi dia punya reka bentuk duit ni berbeza sedikit. Contoh kalau kita nak bezakan duit siri pertama ni, tengok ni siri pertama je, saya ambil siri pertama, siri kedua ni, siri kedua RM1 tak ada. Siri ketiga. Okey. Siri pertama kalau kita tengok dia menggunakan ejaan lama. Sa sengkang puluh, ejaan PULOH. Kalau betul lah. Bukan replika tu betul-betul. tak, ni betul. Dia betul. Oh. Cuma dia punya kondisi dia teruk sikit lah. Kalau kondisi dia lagi cantik, lagi mahal. Macam kalau duit tu memang betul-betul tak pernah berlipat, tak pernah ni kan, so dia dijaga dalam sampul bersih dan cantik, memang mahal. Lagi satu kalau kita tengok dekat ejaan dalam ni pun, wang kertas ini diperlaku ada sengkang kat situ. Kalau siri kedua, ejaan tu ejaan Melayu moden. Jadi kalau ejaan yang tu dia sama juga. Tak sama, 10. SEPULUH. Ni SEPULOH. Jadi sebenarnya saya pun tak berapa ingat juga dia punya tahun-tahun keluaran ni. Jadi bila kalau kita nak rujuk benda-benda tu untuk pengumpul yang beginner, yang permulaan, dia kenalah ada katalog ni supaya dia tahu kan apa benda duit yang bernilai, tahun keluaran dia. Kalau tengok pada buku ni, siri pertama keluarannya ialah pada tahun 1967 sampai 1972. Ni siri Siri pertama. ada ke tahun 1967 punya wang? Ni? Yang tu lah. Siri pertama? Siri ada tak? Sini tak ada. Silik ada? Ada juga. Oh. Ni tahun 1967, 67, 68, 69. Kalau ikutkan rekaan duit kertas ni ada 4 jenis rekaan. Duit shilling pula sekarang ni dah ada 3 siri. Tapi walaupun duit kertas kita ni ada 4 jenis rekaan, tapi kita sekarang dah ada siri yang ke-13. Sebab siri tu dia bergantung kepada perbezaan itulah keluaran duit tu. Contoh siri 1, 2, 3 dan 4. Siri 4 saya tak bawa. Siri 4 pun rekaan dia sama. Cuma yang membezakan siri pertama ni ejaan dia, siri kedua pun ejaan baru, siri ketiga ni dekat sini tak ada dia punya nilai duit. Kalau sini ada, sini ada. Yang siri 3 tak ada, tapi gubernur sama. Tadi Cik Fizi kata duit tu keluar start daripada 1967 kan? Betul? Ada tak koleksi duit lama yang sebelum 1967 dalam simpanan Cik Fizi? Ada?
Cuma saya tak bawa. Cuma yang saya bawa ni duit pada zaman jajahan pemerintahan Jepun dulu, tahun 1945. Sebab duit ni antara orang cakap tu duit inflasi. Sebab duit ni tak laku. Banyak Terlalu banyak dicetak. Kenapa duit ni duit inflasi? Sebab semasa pemerintahan Jepun, Nilai sangat lah. sebab kita diperintah oleh British, jadi pemerintahan kita tertakluk pada mata wang British. Jadi masa Jepun menjajah tanah Melayu waktu tu, dia cuba nak menggunakan mata wang dia juga, tapi tak berjaya sebab kita masih menekalkan mata wang British. Kalau ikutkan pada tahun 1945, kita ada dua mata wang, British dan juga Jepun. Jadi bila Jepun mencetak duit ni terlalu banyak, kita tak pakai, jadi duit ni pun jadilah duit inflasi. Kita saya tak ada shilling apa? Zaman Jepun tu ada shilling. Sebenarnya tahun 1945, duit shilling Jepun ke British ke tak ada. Oh, zaman Dia memang kertas tu lah. Ni satu trivia. Kenapa zaman tu tak ada duit shilling? Cuba siapa cerita tahu? kan. Tak tahu. Sebab zaman tu ialah zaman Perang Dunia Kedua. Jadi logam-logam banyak digunakan untuk buat peluru dan juga bahan-bahan persenjataan. Jadi bila nak buat duit ni, dia memikirkan satu penyelesaian dia menggunakan duit kertas. Saya tak bawa duit British yang tu. Kalau duit British tahun 1945, dia 42 sampai 45. Duit 1 sen pun duit kertas. Duit 5 sen pun duit kertas. Duit Jepun ke, duit British ke, semua duit kertas, dia tak ada duit shilling. Tapi kalau ikutkan masa zaman Jepun dulu, dia memerintah, memang dia nak keluarkan duit shilling. Tapi duit shilling tu hanyalah jadi sampel percubaan sahaja. Duit tu hanya ada di Jepun, dia tak bawa ke tanah Melayu. Ada nak tanya lagi? Yang ni koleksi aku tak nampak cari baru tu simpan tak. Sebab tu ni banyak duit shilling peringatan. Kalau contoh macam ni, shilling emas peringatan RM500. Yang ni antara shilling yang termahal lah. Tapi tu disimpan ni. Yang ni shilling proof. Sebab dia kalau ikutkan shilling proof ni dia Perbezaan dia apa? Perbezaan dia kalau ikutkan, ini pun dalam kotak. Tapi bila orang dah jual, dia dah buka, kotak dia dah tak ada. Yang ni pun dia sebenarnya dalam kad. Dia jual balik lah. Kadang-kadang dia buka, Dia guna untuk belanja ke? selalu tu budak-budak. Kalau orang besar dia tak. Orang besar dia buka tu mungkin untuk dia hantar pergi grading. Contoh macam duit shilling ke duit kertas, dia ada satu syarikat. Ada beberapa syarikat yang boleh menggradekan duit tu, sama ada nilai dia tu terbaik, nilai dia bukan nilai harga, maksud nilai keadaan duit tu. Keadaan duit tu dah ada digunakan ke, dah berlipat ke kan, dah terlampau rosak teruk ke. Macam shilling peringatan tu dia memang tak pernah digunakan untuk jual beli lah kan? Tak pernah. Dia hanya untuk pameran lah. Untuk simpanan koleksi saja. Contohnya macam duit ni, duit shilling proof tahun 1952 ni, design dia sama, rekaan bentuk dia sama dengan duit yang kita guna pakai. Cuma dia punya material dia buat daripada silver, perak. Berbanding dengan kalau duit biasa, Nikel tu. copper nickel. Jadi nilai dia lebih tinggi lah. Dan juga keluaran dia pun terhad. Ada 6,000 keluaran, 6,000 ke 5,000 keluaran. Sebab tu bila kalau kita nak simpan duit peringatan ni, kena ada katalog ni untuk jadikan sumber rujukan kita kan. Sebab tak semua duit-duit peringatan ni yang bernilai tinggi, walaupun dia keluaran dia terhad sikit kan. Sebab dia bergantung kepada pengumpul jugalah. Apa risiko Cik Fizi bila mengumpul duit-duit ni? Risiko dia tak banyak pun. Jangan orang tahu je lah. Kalau orang tahu nilai dia mungkin mudah untuk dicuri atau dirompak kan. Pernah tak kehilangan? Setakat ni tak pernah lagi. Sebab tak ada pula rasanya yang ni kot kan. Ada tak koleksi Cik Fizi yang orang lain berminat nak beli ke apa? Pernah ada? Banyak. Sebab tu Banyak. macam saya buat pameran duit tu, bila saya berniaga tu ada beberapa barang tu memang saya tak nak jual, tapi dia berminat juga, dia berkeras nak beli kan. Tapi Jual mahal lah. bergantung juga, kadang dia pun tawar-menawar juga kan. Tak dapat juga nak jual mahal. Tapi kalau macam benda tu betul-betul permintaan tinggi tu, harga pasaran dia memang tinggi, tu memang jual dengan harga pasaran yang mahal tu lah. Ada siapa yang nak tanya soalan lagi? Ada apa-apa nak tanya? Macam Cik Fizi
uh, apa nak sampaikan pada orang-orang yang baru nak simpan duit ni? Kalau yang dia ada teringin kan, mana tahu dia tengok-tengok dah minat dah. Apa nak pesan ke orang? Yang pertama sekali dia punya pesanan dia ringkas je kan. Cari ilmu. Yang tu yang paling penting sekali kena ada ilmu lah. Kena cari komuniti orang yang tahu arif bab ni. Lagi satu jangan tertipu dengan tu lah scam kan. Jadi macam kita ingat kita simpan duit lama, itu dah harga beribu-ribu ringgit, berpuluh ribu ringgit. Kena pastikan Betul. saya bukan duit betul Itu pun satu juga. Satu lagi memanglah ada duit tu tahun dia, contoh macam 1971 ni dah ada duit palsu kan. Jadi dia dah ada sini pun palsu. ada. Sebab dia panggil replika lah. Sebab bila kolektor tak jumpa yang original, jadi ada syarikat-syarikat ni yang tak bertanggungjawab ni dia buat replika. Tapi kalau orang yang arif dia boleh kenal pastilah. Sebab dia ada perbezaan dia. Tak semua orang yang tahu kan. Sebab ada je yang kalangan pengumpul duit lama dia jual duit palsu tapi dia harga original. Tapi bila orang perasan, orang tegur kan, kata itu duit palsu tu, bukannya yang original. Jadi dalam mengumpul duit ni, dia yang pertama sekali kena ada minat. Lepas tu yang kedua sekali dia kena tahu kaedah cara nak simpan. Rosak Betul. Sebenarnya pun nak simpan tu lah, dia makan modal juga kan. Sebab dia, contoh macam kalau saya tunjuk ni, Itu dia original. Dia original. Ni ada hard case ni, dia punya. Lepas tu dia ada pula sleeve ni, dia panggil sleeve. Sampul ni. 2 kali lah. Lepas tu kalau nak pegang pun dia kena ada cara yang betul jugalah. Sebab kalau kita pegang sebarangan nanti duit ni akan kerenyok-kerenyok kan, dia akan berlipat. Itu yang menyebabkan dia punya nilai dia jatuh, dia punya kualiti dan kondisi dia jatuh. Banyak lapis dia simpan Kalau simpan dalam album pun macam ni juga. Ya? agak-agak lain. Ibu jugalah sebab tak bolehlah nak ni kan. Tapi kalau pendekkan cerita, kalau nak tahu anggaran tu, kiralah face value dia ni. Kan kalau ni saja dah berapa ringgit dah kan, campur-campur semua ni adalah 300-400 ringgit kan. Sebab duit shilling ni dia tak, nilai muka dia memang rendah kan. Cuma tak disebut bagi kolektor tinggi. Mahal kan. Sama juga macam shilling peringatan siri ketiga ni, masa mula-mula dikeluarkan tahun 2012 dulu. Dia dikeluarkan tahun 2012 dulu dalam keadaan coin card, dia panggil kad shilling dalam kad. Lepas tu duit ni dia bank negara jual, dia bukan jual sekeping, dia jual dalam satu paket ada 10. Lebih kurang harga waktu tu 100 berapa ringgit, 100 lebih jugalah. Jadi sekeping ni jatuh belas-belas. Tapi sebab sekarang ni dah tak ada keluaran kat bank negara lagi, bank negara tak ada stok, orang jual sekeping ni dalam harga pasaran dia 20 ke 30 ringgit. Dia dikeluarkan pada tahun. Ada soalan? Nilai yang paling tinggi kan, contohlah macam posen 1000 kan. Tapi yang ada lagi lebih tinggi daripada posen 1000 tu. Contoh 5 posen 3000. Ada banyak. Apakah itu? Sebab dia soalan tu terlalu subjektif. Tapi kalau nak diperincikan, dia sebenarnya satu poin saya nak bagi kat sini, duit ni dia menjadi mahal apabila ada satu trending pasaran naik. Trending pasaran ni pula ditentukan oleh apabila kolektor membida duit tu pada lelongan. Contoh dalam banyak-banyak ni shilling 50 sen tahun 1969, pada tahun 2012 pernah dibida pada harga RM50,000 Malaysia. Jadi ketika fenomena tu berlaku, mesti tak rekod yang apabila pembidaan tu paling tertinggi RM50,000 Malaysia tu dah berlaku, jadi para kolektor gian mencari 50 sen tahun 1969. Dia dua jenis tu, 50 sen yang terbelah dengan 50 sen yang tak terbelah. Contoh macam ni. Apa yang terbelah tu? Sisi dia. Sisi dia ni. Ni yang biasa. Orang cari yang tak terbelah. Dia bergerigi biasa je. Dia rata je. Kalau dulu 50,000, sekarang harga dia masih sama? Ke dah berubah? Dia tak adalah tu, dia ikut pada kondisi. Dia tengok pada kondisi sebab dia kalau masih cantik sebab mahal kalau
kalau ikutkan pun tak adalah orang jual sampai 50,000 sebab dia jadi fenomena waktu tu. Kalau buruk tu pun dalam sekeping tu 2,000 tak lari lah. RM2,000. Banyaklah. Contoh kalau duit kertas pula yang jadi fenomena pada tahun 2018 ke 2019 sebelum PKP yang gitu, duit shilling RM50, 50 tahun peringatan Merdeka. Kalau siapa masih ingat lagi, dia ada logo 50 tahun Merdeka tu. Dia punya nombor siri dia AA 000001. Nombor 1 keluaran pertama. Dia dibida dengan harga RM500,000. Itu memang jadi fenomena dan waktu tu pun duit peringatan tu jadi mahal lah. Jadi apabila ada permintaan yang tinggi di kalangan para pengumpul ni, jadi duit tu akan jadi bernilai. Ada juga yang duit yang pada satu ketika tu mahal, tiba-tiba harga dia jatuh. Sebab tu dia bukanlah satu investment untuk kumpul ni, dia sebenarnya lebih kepada minat dan juga kita punya apa cakap tu, koleksi peribadi lah. Tak semua koleksi tu mahal dan bukannya semua koleksi tu ada nilai yang tinggi. Dah nak buka kuis dah. Okey, sebabkan saya bawa duit shilling peringatan ni ada 3. Okey, siapa yang datang ni saya nak bagi sedikit kuis lah kan. Siapa dapat jawab saya bagi ni. Sebab ini duit ni dikeluarkan pada tahun 2012, jadi sekarang pun dah 10 tahun. Duit shilling ni beza dia dengan duit kertas, dia tak ada sign gubernur. Berbanding kalau duit kertas, apabila ada perubahan gubernur, jadi duit kertas pun dia akan berubah kan, ikut tanda tangan gubernur tu. Okey, saya buka beberapa kuis lah untuk dapat. Ada 3 hadiah duit shilling peringatan Malaysia siri ke-3. Okey, siapa yang dapat jawab dengan tepat dan cepat, saya akan bagi hadiah. Ada 3 soalan. Okey, soalan yang pertama yang paling mudah sekali. Tahun bilakah duit shilling peringatan siri ke-3 ni dikeluarkan? 2012. Okey, betul. Sama-sama nak boleh simpan. Kalau ada siapa yang dah dapat jawab tu jangan jawab lain, bagilah kegawan pula kan. Okey, soalan yang kedua, ada 2 lagi shilling ni. Okey, pada tahun bilakah Bank Negara Malaysia ditubuhkan dan mengeluarkan duit Bank Negara Malaysia? 19. Siapa angkat tangan? 1967. Betul. Kita dah hari dah tengok punya. Okey, nak tanya. Famous. Sama-sama. Okey. Okey, ni soalan umum lah kan. Saya tak ada cerita dalam saya punya ni. Soalan umum. Okey. Sekarang ni kita ada gubernur bank negara yang keberapa? Dekat ni. Tak boleh. Google tak boleh. Jangan Google lah. Ulang kalau nak ni. Siapa cepat dia jawab. Jelas. Gubernur ke berapa? Sekarang ni Malaysia ada gubernur yang keberapa? Bukan soal bocor, tak ada, saya cerita langsung. Google dah. Dia cakap dah tadi. Ketiga. Kan. Ketujuh. Sekejap, sekejap. 1, 2, 3. Kata Seri Zeti. Salah. Kelas 8 lah. 8 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 7 ke 8. Sampai je 8 tadi. Okey, betul. Dapat juga. Dan siapa nama gubernur yang sekarang? Tak tahu tu. Saya neka ya. 8. Gubernur yang sekarang perempuan, wanita, Samsiah. Datuk Nur Samsiah Muhammad Yunus. Ya betul. Gubernur perempuan yang kedua selepas dia. Saya bagi Aziz. Ya, tak bagi. Terima kasih. Saya nak okey Lagi Kak. pula. Boleh kita mengapa Hari ini perkongsian hobi hari ini. Tapi bagi sesiapa yang masih nak tengok pameran fizik, boleh. kita buka lagi dah. Ha. Okey, sekian, terima kasih.